Ini sesuatu yang dan manusia tak boleh menentukan di mana ingin dia lahir. Dan kita tidak pernah memilih keluarga yang kita lahir. Dan kita tidak pernah memilih negeri yang kita dilahirkan. Dan kita tidak pernah memilih bangsa yang kita dilahirkan. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kira persoalan bangsa, persoalan negeri, persoalan keluarga, maka zalimlah, terinayailah manusia ini apa yang dia tidak mampu. Maka dengan itu Islam memerangi asabiyah, Islam memerangi sifat perkauman, Islam memerangi sifat berbangga-bangga dengan kaum, dengan apa yang tidak diizinkan oleh syarak. Islam memerangi orang yang menganggap bangsanya lebih bernilai daripada bangsa orang lain, sekalipun bangsanya itu telah menyanggahi kitab dan sunnah. Islam perangi semua ni. Oleh kerana itu Allah Ta'ala dia menciptakan manusia, dia tahu tuan-tuan agama ni benda yang kita tak mampu, dia tak hukum kita. Hatta dalam masalah hati yang kita tak mampu, orang yang ada 2 orang isteri ataupun 3, dia barangkali tidak mampu untuk menyelaraskan, mensamaratakan kasih sayang, dia tak mampu. Mungkin dia tak akan mampu, kerana adalah di antara isteri dia tu yang mana dia akan sayang lebih sikit pada satu orang lagi. Tetapi agama tahu, kerana itu perasaan, kerana cinta, sayang, benda yang tak boleh dibuat-buat. Tetapi yang kita mampu ialah bersikap adil, itu kita mampu. Siapa yang tak adil kepada isteri-isteri dia, dia dihukum oleh Allah. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum, kata Quran. Kamu tak akan mampu untuk berlaku adil di kalangan wanita sekalipun kamu bersungguh-sungguh. Mampu apa tu? Mampu perasaan. Tapi kalau isteri tanya, kita kata semua ada isteri saya belaka. Kita kata memang aku sayang kat hang korang sikit, hang tak tahu. Kita tak kata lah macam tu. Tapi tak boleh perasaan yang kita tak mampu kontrol itu, tak mampu kawal itu, menyebabkan kita tak adil juga di dalam pembahagian nafkah, atau tak adil juga di dalam pembahagian hari. Itu akan dihukum oleh Allah Azza wa Jal. Kita ada 5 orang anak, walaupun kita kata anak-anak ayah ni ayah sayang sama belaka, tetapi tentu ada di kalangan anak-anak tu yang lebih kita ingat lebih daripada yang lain, lebih sikit, tapi mana-mana teringat dia dulu, di samping hak lain pun kita sayanglah juga, mungkin. Tetapi agama tak benarkan perasaan yang tak boleh kita kawal itu telah menghukum ataupun telah menyebabkan kita bertindak secara tidak adil. Agama tak benarkan. Hadirin mukminin sekalian, ini benda di luar daripada kawalan insan. Agama tak hukum kita yang kita tak mampu. Dia hukum apa yang kita mampu. Pasal manusia ni, kalau dia ada 5 orang anak, anak hak paling duk ambil berat kat dia, dia balik mai tolong hidang ayak, dia tinggal baju, dia setrika. Hak mana tentulah dia ingat lebih. Dia pergi mana-mana dia teringat ni kena beli kat dia lah. Hak lain tu lelaki pun barangkali anak dia juga, tapi dengan duk buih pi buih mai, keluar sana keluar sini, anak dia sayang juga, tapi secara perbandingan hati dia ingatlah hak banyak, duk ingat dan duk jaga dia. Agama kata jangan perasaan itu menyebabkan kita tidak adil dalam hukuman. Itu yang kita sebut cerita Ibnu Rawahah yang lepas. Apabila dia cakap dengan Yahudi, dia kata sesungguhnya Muhammad lebih aku sayang pada diriku, dan hampa wahai Yahudi lebih aku benci daripada kera dan khinzir. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala
telah memerintahkan supaya kami berlaku adil. Allah menyatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kamu jadikan kebencian kamu pada satu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Adillah ia lebih dekat kepada takwa. Hadirin mukminin sekalian, Allah Ta'ala tak tengok, sebab itu kita menentang. Siapa-siapa saja yang pandai duk buat tilik nasib orang berdasarkan rupa, salah. Ada pakar motivasi terkenal dalam negara ni, dia duk abang kata ini ada dalam kitab, orang ni kalau rambut kerintin-kerintin perangai macam ni, kalau kulit muka panjang perangai macam ni, kalau rambut dia lurus panjang. Ini semua telah menyanggahi nas-nas nubuah. Dia kata ada dalam kitab. Dia pakai motivasi, dia tak tahu tentang kitab. Tajul Muluk tu memanglah kitab. Kerana Arab ni, Melayu ni taklah panggil. Tuan-tuan kalau ambil buku, Arab memanglah kata kitab, takkanlah dia kata al-buku pula. Bukan semua kitab tu boleh pakai. Tajul Muluk tu kitab Melayu lama. Orang tua-tua lama tahu kitab Tajul Muluk ni. Segala mak nenek ada dalam tu. Cara nak buat rumah hari apa naas, hari apa bala, musim bila bala. Orang kalau rambut kerintin apa perangai, kulit gelap apa perangai. Kalau ikut kitab tu orang negro tak ada yang baik. Walaupun Bilal adalah orang kulit Habasyi, kalau ikut kitab tu tak ada yang baik. Tuan-tuan jangan duk pi tukang tilik hak macam ni. Motivasi tak motivasi, pakar tak pakar, hang tak boleh langgar syariat Allah Azza wa Jal. Ini masalah dia. Kita kadang-kadang bagus apabila orang nak pada agama ni, kita bagus. Tapi bila dia nak pada agama, dia lebih lajak daripada laju. Benda yang bukan bidang dia, dia pun nak cakap. Maka bacalah hadis-hadis yang palsu membaca. Sehingga kadang kalau orang yang bidang agama pun salah, dalam laman web JAKIM hadis palsu dimasukkan tentang fadilat bacaan doa awal tahun dengan akhir tahun.